Sekarang baru faham. Mitos ilmu hitam Mona Fendi semuanya dipolitikkan? Apa ceritanya ni korang? Selamat datang ke channel Kokoci. First of all, Cik Kiah nak bagi tahu yang kisah Cik Kiah nak kongsikan ni agak panjang dan memerlukan untuk korang fokus dan tolong membuka minda. Mazlan Ismail atau lebih dikenali sebagai Mona Fendi, satu nama yang tak asing lagi dalam negara kita. Negara yang pernah digemparkan dengan kes pembunuhan, kontroversi dan sensasi yang melibatkan pasangan bomoh atau pawang iaitu Muhammad Afandi Abdul Rahman dan isterinya Mona Fandi 24 tahun lalu. Namun, adakah benar faktor gaib wujud dalam kes pembunuhan tersebut atau sebenarnya ada kisah yang tidak didedahkan kepada umum? Yang pertama, ahli Dewan Undangan Negeri dibunuh, badannya dikerat 18. Mengimbau kembali kisah hitam yang berlaku pada Julai 1993. Pasangan tersebut dengan bantuan pembantu mereka iaitu Juraimi Hussein didakwa telah membunuh ahli Dewan Undangan Negeri Batu Talam, Datuk Muhammad Mazlan Idris. Lapor utusan mengikut pertuduhan mereka didakwa membunuh dan memotong anggota badan adun tersebut kepada 18 kerat. Dagingnya dilapah di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Perwas, Hulu Dong, Raub Pahang. Lebih menjijikkan, perlakuan itu dilakukan tanpa ada sekelumit rasa perikemanusiaan, malah mayat tersebut kemudian ditanam dalam lubang berkedalaman 1.8 meter di rumah tersebut. Allahu Akbar. Tak cukup dengan itu, lubang yang dihuni jasad Datuk Mazlan itu kemudiannya disimen bagi mengaburi kegiatan kejam mereka. Yang kedua, perbuatan kejam kantoi. Barang kes dibawa ke mahkamah termasuk alat mistik. Namun orang kata sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Kegiatan jahat mereka itu akhirnya terbongkar jua sekaligus membawa kepada penemuan mayat. Perbicaraan kes berlangsung selama 69 hari melibatkan sebanyak 72 orang saksi, pendakwa raya dan peguam bela dipanggil. Dalam tempoh itu, 238 barang kes dikemukakan kepada mahkamah seperti kapak yang digunakan untuk memenggal kepala mangsa. Namun, antara yang mencuri tumpuan ialah barang kes lain yang pelik dan dikatakan mempunyai kuasa iaitu tangkal, azimat, keris kecil, tongkat dan songkok yang didakwa mempunyai kuasa sakti. Setelah tamat dibicarakan, mereka didapati bersalah oleh Mahkamah Temerloh pada 9 Februari 1995 dan dijatuhkan hukuman mati. Yang ketiga, Mona Fendi dan suami rupanya ada menuntut ilmu dengan Maha Guru dari Indonesia. Memetik laporan utusan pada Oktober 1993, ada menceritakan yang Mona dan suaminya ada mempelajari ilmu hitam dari seorang Maha Guru di Jawa Barat, Indonesia dan seterusnya dikurniakan tangkal kebal. Mereka berguru di sana selepas tidak berpuas hati dengan ilmu putih yang diperoleh daripada guru persilatan dan kebatinan. Bapa Supatra dari Medan, Indonesia yang hanya mengajar mengenai penjagaan diri dan perubatan sahaja. Part yang paling best ialah spekulasi masyarakat yang ternyata taksub dengan kes mistik Mona Fendi dan suaminya Afandi. Pelbagai dakwaan dan cerita-cerita sihir timbul walaupun ketika itu pasangan tersebut terkunci di bawah pengawasan penjara. Wallahu alam. Ini pula merupakan antara soalan-soalan popular yang acap kali diterima bekas Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia, Datuk Omar Mohamed. Yang pertama, adakah benar Mona Fendi seperti yang diceritakan? Yang kedua, boleh ke Mona Fendi dan suami keluar masuk penjara sesuka hati sebab diorang ada ilmu hitam? Dan yang ketiga, betulkah Mona Fendi keluar penjara semata-mata nak minum teh tarik? Dan adakah dia betul-betul berpesta menari di luar penjara?
Bagaimanapun, Datuk Omar menyangkal semua cerita tersebut dan jamin cerita itu adalah tidak benar. Apabila pesalah dimasukkan ke penjara, mereka tidak akan dapat keluar walaupun dengan menggunakan sihir atau kuasa gaib. Datuk Omar sedar dengan fenomena kisah-kisah ilmu hitam dalam kalangan masyarakat apabila dikisahkan kes Mona Fendi. Baiklah, yang keempat. Ketua penjara, pengarah penjara sendiri jumpa empat mata dengan suami Mona Fendi dan korek rahsia mistik mereka. Disebabkan itu, beliau sendiri menguji Afendi bagi mengetahui adakah benar seperti didakwa ramai bahawa lelaki itu mempunyai kuasa luar biasa dan dapat membuka pintu sel dan pintu-pintu penjara pudu dengan tangannya sendiri. Dia sendiri menemui Afendi dan berborak santai dengan lelaki itu. Ketika itu, pengawal cukup bimbang selepas dia mengarahkan untuk membuka gari Afendi dan biarkan dia bersendirian dengan lelaki itu. Boleh beritahu saya macam mana kamu buka gari dan pintu penjara? Bolehkah kamu buat macam tu? Tanya Datuk Omar. Dah tentu saya pernah buka pintu sel, tapi pintu yang tidak berkunci pengawal lah, kata Afendi. Sebelum Afendi dibawa pergi, Datuk Omar bertanya sekali lagi. Jadi betul lah kamu tak boleh buka gari atau kunci dengan tangan? Tanya Datuk Omar. Kemudian Afendi berjawab, tidak tuan. Yang kelima, percaya Afendi tidak ada kuasa gaib seperti yang didakwa, kata ketua pengarah penjara. Jawapan itu sudah cukup menjawab persoalan dan spekulasi yang bertebaran di luar sana berkaitan pasangan pembunuh tersebut. Beliau yakin Afendi jujur dengan jawapannya. Hasil pertemuan empat mata beliau dengan Afendi, Datuk Omar percaya yang lelaki itu tidak mempunyai kebolehan gaib seperti yang dikhabarkan. Persoalannya, benarkah Mona Fendi dan Afendi mempunyai kuasa gaib yang memudahkan mereka melakukan segala jenayah tersebut dan mengiyakan segala kisah-kisah mistik berkaitan mereka? Atau segala kisah yang pernah sensasi berkaitan Mona Fendi sebelum ini hanyalah mitos karut semata-mata? Kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main dengan sumpahan mulut aku. Cik Kihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cik Kihah suggest anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.